Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Saya mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, sihat sejahtera dalam menghadapi bulan Ramadan sepanjang tempoh PKP ini, insya-Allah. Terima kasih juga kerana anda memilih untuk menonton slot Muslim bersama kaunselor pada hari ini. Saya mengharapkan agar ada manfaat yang terbaik yang boleh anda dapat daripada perkongsian bersama dengan saya pada hari ini, insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini saya akan berkongsi tentang rahsia bagaimana memenangi hati orang lain. Okey. Tapi sebelum saya meneruskan perkongsian saya nak kita buat aktiviti sedikit. Okey. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua sedang penonton pejamkan mata. Alright. Pejamkan mata, tarik nafas, lepas dan pejamkan mata semula. Okey. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan, okey, anda berada dalam keadaan demam sekarang ini dan ingin mendapatkan rawatan di klinik. Okey, ingin berjumpa dengan doktor. Sesampainya anda di klinik, okey, anda mendaftarkan diri di kaunter pendaftaran dengan staf yang ada. Staf tersebut mengucapkan selamat datang dan senyum pada anda. Okey, dan anda diminta duduk sementara menantikan nama anda dipanggil. Okey, lepas 5 minit anda pun dipanggil oleh staf yang berkenaan, okey, membukakan pintu bilik doktor dan anda pun duduk di kursi yang disediakan. Okey, dan doktor pun tersenyum kepada anda, bertanya khabar dan bertanyakan penyakit anda serta memberi rawatan kepada anda. Lepas 10 minit berada di doktor, anda pun keluar, menunggu di luar, menunggu nama anda dipanggil untuk mengambil ubat di kaunter farmasi. Okey, dan staf di farmasi kemudiannya memanggil nama anda, dan menerangkan ubat-ubatan yang perlu anda makan dengan baik sekali. Alright. Kemudian anda pun membuat bayaran dan terus keluar daripada klinik tersebut untuk balik ke rumah. Okey, sekarang anda boleh buka mata. Alright. Okey, sekarang saya nak tanya, apakah yang anda rasa? Okey, bermula daripada masuk ke dalam klinik, okey, mengambil ubat, kemudian keluar untuk balik. So, apa yang anda rasa? Tentu anda merasa yang anda dilayan dengan baik, kan? Oleh staf di klinik tersebut dan doktor yang merawat anda. Okey. Dan tentulah juga ada perasaan rasa berbesar hati, okey, rasa gembira kerana anda dilayan dengan baik, okey, berinteraksi dengan baik oleh semua orang yang ada di dalam klinik tersebut. Kan? Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, itulah rasanya bila kita dilayan dengan baik oleh orang lain, right? Walau di mana juga kita pergi, walau di mana juga kita berada dan walau di mana juga kita berurusan, kan? Okey, pernah tak anda dengar perkataan VIP atau Very Important Person? Saya pasti dan yakin anda pernah dengar perkataan ini, kan? Okey, jadi perasan tak tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya dalam kehidupan kita rasa sangat selesa bila orang melayan kita dengan baik, orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan kita, betul tak? Tetapi cuba soal pada diri kita sendiri, adakah kita juga melakukan benda yang sama kepada orang lain? Dalam setiap hari kita berjumpa dengan ramai orang, sama ada di pejabat, okay, dalam rumah kita sendiri atau kita pergi ke kedai, ke stesen minyak dan sebagainya, adakah kita juga cuba berurusan ataupun melayan orang lain dengan baik? Tak kira lah dari segi, sama ada dari segi interaksi kita dengan mereka, okey, riak wajah kita, okey, tingkah laku kita, okey, cara kita berurusan dengan mereka, adakah kita mempamerkan tingkah laku yang baik dengan orang lain? Tepuk dada, tanya selera, kan? Okey, jadi pada hari ini saya ingin kongsikan dengan anda tips ataupun rahsia bagaimana untuk memenangi hati orang lain dengan menjadikan orang tersebut VIP dalam kehidupan kita. Okey, bermakna di sini VIP yang saya nak kongsikan dengan anda ini adalah bukannya VIP yang macam kita tahu tu, yang kita layan VIP tu dalam majlis-majlis tertentu, majlis-majlis formal. Bukan itu, ya. Okey, jadi untuk memenangi hati VIP yang saya masukkan, okey, VIP dalam konteks yang saya masukkan ini merujuk kepada sesiapa sahaja orang yang kita jumpa sehari-harian, itu maksudnya. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan share 5 tips
okey, ataupun 5 rahsia bagaimana untuk memenangi hati orang lain. Okey, yang pertama, ucapkanlah terima kasih. Ini adalah satu perkataan selamat bagi saya, yang mana benda ni nampak kecil tapi kadang-kadang kita susah nak laksanakan. 2 perkataan je, tak susah pun. Terima kasih ataupun thank you, kan? Okey, tetapi susah kita nak, kadang-kadang kita susah nak jadikan amalan dalam kehidupan kita. Kenapa penting ucapan terima kasih ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ucapan terima kasih ni adalah merupakan penghargaan yang kita berikan secara tidak langsung kepada orang yang membantu kita, dan ia menunjukkan yang kita menghargai jasa baik di atas bantuan dan pertolongan yang orang tersebut berikan kepada kita. Betul tak? Kan? Jadi ucapkanlah terima kasih kepada sesiapa sahaja yang kita minta bantuan, sama ada orang tersebut adalah staf kita, rakan pekerja ke, okay? Ataupun anak-anak kita, pasangan kita, sesiapa sahaja. Okay? Ucapkanlah terima kasih. Ucapan terima kasih ini juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah mendatangkan orang lain untuk sebagai pemudah cara untuk kita, untuk membantu mempermudahkan urusan kita sebenarnya. Yang kedua yang saya nak kongsikan ialah berikanlah senyuman. Bukan susah pun, kan? Kita tidak memerlukan RM1 untuk kita beri senyuman kepada orang lain. Okay. Untuk kita senyum sebenarnya kita hanya memerlukan otot yang tidak banyak pun di kawasan wajah kita ni untuk kita tersenyum. Berbanding dengan kalau kita berkerut, kan, dalam keadaan marah tu sekalipun. Okay, so kita memerlukan otot yang banyak. So mana yang mudah? Senyum ke nak berkerut, marah? Kan? Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, senyum ini adalah memberi maksud ataupun gambaran positif, ya, apabila kita berikan senyuman itu kepada orang lain. Alright, dia akan menerbitkan perasaan ceria, semangat, rasa gembira, kelegaan, sama ada kepada kita ataupun orang yang menerima senyuman kita itu. Rasulullah SAW juga seorang yang suka tersenyum. Bahkan dalam Islam juga menyarankan agar kita bersenyum. Sebab senyum itu adalah sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlu untuk memilih orang, ataupun memilih pangkat, memilih jawatan untuk kita memberikan senyuman. Senyuman ini juga adalah satu mesej yang positif, yang memberi kesan psikologi yang sangat tinggi kepada orang yang menerima senyuman kita. Tips yang ketiga yang saya nak kongsikan adalah berinteraksilah dengan baik. Berinteraksilah dengan baik dengan semua orang. Gunakanlah bahasa yang lembut, tidak meninggikan suara. Gunakan nada suara yang sesuai. Disulami dengan senyuman tadi, kan? Elakkanlah daripada menggunakan perkataan yang kasar, memaki hamun dan sebagainya. Hormatilah orang yang kita sedang berinteraksi itu. Alright? Sekiranya sebagai contoh, kalau di pejabat, kita kata staf kita datang ke bilik kita untuk bertanyakan pandangan tentang kerja kepada kita. Apalah salahnya kita tumpukan perhatian kita kepada dia dan berikan sepenuh fokus kita kepada perkara yang nak dibincangkan. Kan? Sudah tentulah staf kita tu akan rasa dihargai, dilayan dengan baik. Yang keempat adalah mendengarlah dengan hati. Ini macam pelik tapi ini penting sebenarnya. Yang biasa kita dengar adalah mendengar dengan telinga, kan? Itu biasa, itu memang fitrah. Tetapi dalam konteks psikologi, mendengar dengan hati itu bermaksud melibatkan proses yang aktif, yang mana bukannya kita dengar sahaja apa yang orang bercakap kepada kita, tetapi kita juga cuba memahami emosinya, memahami fikirannya, melihat tingkah laku non-verbalnya. Di sini kita akan cuba fahamkan apa sebenarnya yang nak dikongsikan dengan kita. Alright? Dan kita cuba memberi respon emosi dan respon terhadap isu yang dia bincangkan dengan kita tu dengan baik, ya. Dan terakhir sekali ialah jadilah orang yang pertama memberi salam kepada orang lain. Salam adalah sapaan yang mulia dan mengandungi doa untuk orang yang kita jumpa itu, ya. Salam adalah sapaan yang mulia dan mengandungi doa untuk orang lain. Alright? Dalam perkataan Assalamualaikum, ia bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Dan apabila orang tu menjawab Waalaikumsalam, ia bermaksud sejahtera juga ke atas kamu. Jadi nampak tak dekat sini? Apabila kita mendoakan orang lain tu juga mendoakan kita. Jadi praktiskanlah tips ini, ya.
anda akan jadi orang yang disenangi, okey, anda akan jadi seorang yang berwibawa dan memiliki aura yang positif. Bila kita lontarkan salam kepada orang lain, sama juga macam tadi kita lontarkan senyuman, lontarkan perkataan yang baik kepada orang lain, okey, so secara tidak langsung anda telah menebarkan aura positif kepada orang yang anda bertemu, ya. Jadi di situ secara tidak langsung orang lain akan merasa gembira untuk berurusan dengan anda. Itulah antara tips, ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh kita amalkan, okey, untuk memenangi hati orang lain. Anggaplah sesiapa sahaja yang berinteraksi dengan anda tu sebagai VIP dalam kehidupan anda. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk semua. Stay safe, stay at home, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.